الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tentang yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin rahmat, hidayah dan hidayahnya, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang melimpah ruah, khususnya nikmat iman dan Islam. Begitu juga dengan nikmat umur yang panjang, kesihatan yang baik, mana kita diberikan kekuatan dan kelapangan untuk kita hadir ke rumah Allah menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Sebenarnya kita duduk di serang masa yang ada ini antara maghrib dan isyak untuk kita saling mengingatkan di antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan kita semua digolongkan di kalangan hamba-Nya yang soleh dan solehah, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa pembelajaran kita berkaitan kisah sahabat, di mana kita masih lagi mengenai kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Malam ini kita nak sambung lagi berkaitan dengan kisah kemunculan golongan Khawarij yang muncul sesudah peristiwa majlis tahkim. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, golongan Khawarij ini sebenarnya telah pun wujud di zaman Nabi SAW, tetapi jenamanya itu belum ada lagi. Tapi perangainya, akhlaknya, sifatnya itu sudah ada. Pernah satu ketika bila mana Nabi SAW membahagikan harta rampasan perang. Nabi SAW membahagikan harta rampasan perang. Ada seorang yang bernama Zulkhuwairishiyah. Dia menyatakan kepada Nabi SAW agar berlaku adillah dalam pembahagian harta rampasan perang. Sedangkan Nabi SAW seorang yang sangat adil, tapi dia seperti memberikan nasihat, meminta Nabi SAW agar berlaku adil dalam pembahagian harta rampasan perang. Bila Nabi dengar, terus Nabi menyatakan bahawa sesungguhnya akulah orang yang paling adil. Seolah dia tidak mempercayai Nabi SAW. Maka Nabi memulakan kata-kata sedemikian untuk menegaskan, memberitahu kepadanya bahawa Nabi adalah orang yang paling adil, kerana Nabi adalah orang yang paling bertakwa. Kata-kata Zulkhuwairishiyah tadi didengari oleh Khalid Al-Walid, dan Khalid Al-Walid meminta keizinan daripada Nabi SAW untuk membunuhnya, kerana dia seolah-olah sudah mengingkari
Nabi SAW, meragui sifat mulia yang ada pada Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW menghalang. Maknanya Nabi SAW tidak membenarkan Khalid membunuh Zulkhawarisiyah tadi. Dan Nabi menyatakan bahawa sesungguhnya daripada keturunannya lah nanti akan lahir golongan yang membaca Al-Quran tetapi hanya sampai ke korong-korongnya sahaja. Maknanya mereka membaca Al-Quran tetapi tidak beramal dengan kandungan Al-Quran. Malah daripadanya juga nanti akan timbul golongan yang akan tercabut Islamnya, seperti mana tercabutnya anak panah daripada usurnya. Contohnya dirahmati Allah sekalian. Maknanya di zaman Nabi SAW pun sudah ada wujud golongan-golongan yang meragui keadilan, kebaikan, kemuliaan yang ada pada Nabi SAW. Dan ianya berterusan walaupun selepas daripada itu tidaklah kedengaran sangat. Dan di zaman Sayyidina Abu Bakar tidaklah kedengaran sangat golongan ini. Begitu juga di zaman Sayyidina Umar pun tidak kedengaran sangat golongan yang ini. Tetapi di pertengahan pemerintahan Sayyidina Utsman, mereka seolah-olah mengambil kesempatan di atas keadilan, kebaikan Khalifah Sayyidina Utsman, di mana mereka telah mengambil kesempatan untuk melakukan pemberontakan di peringkat awal secara kecil-kecilan, tetapi lama-kelamaan mempunyai ramai pengikut dan mereka mula menunjukkan penentangan, kononnya menuntut keadilan dan sebagainya, sehingga kumpulan mereka menjadi besar dan mereka lah yang bertanggungjawab menimbulkan kekacauan dan akhirnya melakukan pemberontakan sampai ke tahap membunuh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saudara yang dirahmati Allah sekalian, golongan ini bergabung bersama kumpulan yang diketahui oleh Abdullah bin Sabah untuk melakukan pemberontakan di zaman Sayyidina Utsman, sehingga mereka berjaya membunuh Sayyidina Utsman, yang kemudiannya mereka pun menyusup masuk ke dalam kumpulan Sayyidina Ali, malah mendesak agar segera dilantik Sayyidina Ali sebagai khalifah menggantikan Sayyidina Utsman. Baik tuan yang dirahmati Allah sekalian, tujuan mereka bersungguh-sungguh hendak melantik Sayyidina Ali sebab mereka mengetahui Sayyidina Ali juga merupakan seorang yang adil, seorang yang baik, seorang yang mulia, dan mereka mengharapkan agar Sayyidina Ali tidaklah mengambil kesempatan atau tidaklah terus bertindak untuk menangkap mereka yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman. Bila wujud ketidakpuasan di atas kelewatan Sayyidina Ali bertindak untuk menangkap mereka yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman, maka di kalangan sahabat sendiri, antaranya yang diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha, dibantu oleh sahabat Zubair dan juga Talha bin Ubaidillah, melahirkan atau menzahirkan rasa ketidakpuasan mereka kerana Sayyidina Ali lambat untuk bertindak, menangkap dan mengenakan hukuman ke atas mereka yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman. Maka di pihak Aisyah radhiyallahu anha yang turut bersama dengan sahabat tadi, Talha dan juga Zubair, bertemu dengan Sayyidina Ali di satu tempat yang tujuan asalnya adalah untuk berbincang dan menyelesaikan tuntutan supaya mereka yang terlibat dalam kes pembunuhan Sayyidina Utsman hendaklah segera ditangkap. Mereka ini
yang ketika itu belum lagi dinamakan sebagai kumpulan Khawarij, merasa bimbang, merasa takut kalaulah di pihak Sayyidina Ali dapat bekerjasama pula dengan pihak Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sudah tentulah kedudukan mereka akan tergugat. Maknanya Sayyidina Ali akan mengikuti kehendak Aisyah radhiyallahu anha dan terus akan bertindak untuk menangkap mereka yang bertanggungjawab membunuh Sayyidina Utsman. Maka akhirnya mereka mewujudkan kekacauan sehingga kedua-dua pihak berlaku salah faham. Ini yang saya ceritakan pada bulan lepas di dalam perang sipil yang merupakan perang saudara pertama yang berlaku dalam sejarah Islam tahun ke-36 Hijrah. Dua-dua kumpulan adalah sahabat orang-orang Islam, dan berpunca daripada kumpulan ini yang menimbulkan kekacauan sehingga menyebabkan kedua-dua belah pihak telah salah faham. Mereka ingatkan yang menyerang mereka, tentu di pihak Sayyidina Ali ingatkan yang menyerang mereka adalah kumpulan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Manakala di pihak Aisyah radhiyallahu anha ingatkan yang menyerang mereka adalah daripada kumpulan Sayyidina Ali. Maka ini berlakulah peperangan yang dikenali sebagai peperangan Jamal. Namun peperangan Jamal tadi dapat dihentikan segera, berdamai antara Sayyidina Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka malah Sayyidina Ali sendiri turut mengiringi kepulangan Aisyah radhiyallahu anha ke Madinah. Ketika itu aman seketika. Kemudian di pihak Muawiyah juga menuntut agar Sayyidina Ali segera menangkap mereka yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebab Muawiyah bin Abi Sufyan ini juga merupakan ahli keluarga Sayyidina Utsman. Maka ahli keluarga berhak untuk menuntut bela agar yang membunuh itu dikenakan hukuman bunuh, qisas. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apabila mereka ingin bertemu dan berbincang di Siffin dan di Siffin tahun berikutnya, itu tahun ke-37 Hijrah, golongan Khawarij, walaupun ketika itu belum lagi dinamakan sebagai Khawarij, yang bergabung dengan kumpulan yang diketahui oleh Abdullah bin Sabah, bimbang kalaulah kumpulan Sayyidina Ali dengan kumpulan Muawiyah boleh berbincang, berpakat, nescaya ini juga akan menyebabkan kedudukan mereka dalam bahaya. Dan tentu Sayyidina Ali nanti akan bertindak untuk menangkap mereka yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman dan akan dikenakan hukuman bunuh. Jadi sebelum itu berlaku, mereka telah merancang menimbulkan kekacauan, menyusup masuk ke kumpulan Sayyidina Ali dan menyusup masuk juga ke kumpulan Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu mereka menimbulkan kekacauan seperti mana yang berlaku di dalam peperangan Jamal, menimbulkan kekeliruan dan akhirnya kedua belah pihak telah salah faham. Di pihak Sayyidina Ali ingatkan yang menyerang mereka adalah kumpulan Muawiyah. Di pihak Muawiyah pula menyangka yang menyerang mereka adalah daripada kumpulan Sayyidina Ali. Maka berlakulah apa yang disebut sebagai peperangan Siffin yang berlarutan sehingga beberapa hari dan mengorbankan jumlah tentera yang sangat ramai. Termasuklah sebagian besarnya adalah terdiri di kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka di pihak Muawiyah ketika itu yang diketahui oleh Amr bin Al-As mencadangkan agar menyerah dengan cara menjunjung Al-Quran. Ada pendapat menyatakan diletakkan Al-Quran di hujung pedang seramai 500 orang, tanda untuk berdamai dan berbincang. Di pihak Sayyidina Ali melihat ianya baik untuk mengelakkan daripada bertambah lagi jumlah yang terbunuh. Maka peperangan pun terhenti. Dan
berlakulah apa yang disebut sebagai Majlis Tahkim. Majlis Tahkim ia berlaku pada tahun 38 Hijrah di pihak Sayyidina Ali diwakili oleh Abu Musa Al-Asy'ari, manakala pihak Muawiyah bin Abi Sufyan pula diwakili oleh Amr bin Al-As. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketika berlangsungnya majlis tahkim, ada yang menyatakan wujud sedikit tipu daya yang dilakukan oleh Amr bin Al-As. Tapi ada pengkaji-pengkaji mengatakan tidak seperti mana yang diberitakan, malah tidak pun wujud apa yang dikatakan sebagai tipu daya, malah mereka berbincang sesama mereka dengan cara yang baik. Dan bila berlaku majlis tahkim tadi, di mana kedua-dua belah pihak berdamai, maknanya kumpulan Sayyidina Ali dengan kumpulan Muawiyah berdamai, menyebabkan di sekumpulan pihak yang asalnya menyokong Sayyidina Ali telah keluar daripada menyokong Sayyidina Ali. Maka inilah yang dinamakan sebagai Khawarij. Khawarij itu maksudnya orang yang keluar. Kharajat itu keluar. Khawarij kumpulan yang keluar daripada menyokong Sayyidina Ali. Mereka ni asalnya adalah penyokong Sayyidina Ali, tapi bukan menyokong atas dasar kebenaran, tetapi atas dasar untuk kepentingan diri, supaya mereka ini tidak dikenakan hukuman oleh Sayyidina Ali selaku khalifah ketiga itu. Itu tujuan mereka menyokong Sayyidina Ali. Jadi bila mereka melihat kedudukan mereka tergugat apabila Sayyidina Ali dengan Muawiyah ini berdamai, maka mereka pun keluar daripada menyokong Sayyidina Ali. Maka menamakan kumpulan mereka itu dengan nama Khawarij. Maknanya mereka adalah kumpulan yang keluar daripada kumpulan penyokong Sayyidina Ali. Dan dikatakan Khawarij inilah merupakan firqah ataupun kumpulan pertama. Dan sebelum itu ialah dikenali sebagai umat Islam sajalah secara umumnya. Walaupun ini kumpulan yang menyokong Sayyidina Ali, ini kumpulan yang menyokong Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi tidak ada nama sebagai penyokong. Tapi kumpulan yang dikenali sebagai Khawarij ini, bila mana mereka keluar, mereka menamakan kumpulan mereka dengan nama Khawarij. Sebab itu dikatakan Khawarij ini adalah kumpulan pertama yang keluar, yang secara terang-terangan melakukan penentangan terhadap Sayyidina Ali dan juga sahabat-sahabat yang lain. Contoh yang dirahmati Allah sekalian, mereka keluar daripada kumpulan yang menjadi penyokong Sayyidina Ali kerana bimbang mereka akan ditangkap dan akhirnya akan dikenakan hukuman bunuh. Sebab mereka lah orang yang terlibat membunuh Sayyidina Utsman. Dua kumpulan yang membentuk Khawarij, dan satu lagi kumpulan yang diketuai oleh Abdullah bin Sabah. Jadi mereka akhirnya ni berpecah. Kumpulan yang diketuai oleh Abdullah bin Sabah terus menyokong Sayyidina Ali, tetapi kemudian mereka menyokong dengan cara yang begitu taksub, yang akhirnya nanti sesudah kewafatan Sayyidina Ali, mereka membentuk satu kumpulan yang lain yang dikenali sebagai Syiah atau kumpulan yang lain, yakni Khawarij. Syiah ketika ini belum lagi wujud lah, cuma fahamannya itu, orangnya itu sudah ada, namanya belum lagi. Tapi yang mula-mula menamakan kumpulan mereka adalah Khawarij. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu yang kemudian nanti ada kumpulan Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Ini umat Islam yang masih lagi berpegang teguh dengan ajaran Islam, yang masih lagi mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW, menamakan mereka sebagai ahli sunnah wal jamaah. Itu jauh lagi lah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kumpulan Khawarij ini mereka dianggap sebagai kumpulan yang ekstrim, yang melampau, sehingga
apabila mereka tidak bersetuju dengan majlis tahkim, mereka terus menghukum kafir Sayyidina Ali, Muawiyah, Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat-sahabat yang turut menyokong majlis tahkim. Malah mereka menyatakan bahawa darah mereka adalah halal. Sebab itu mereka kemudiannya merancang nak membunuh Sayyidina Ali, nak membunuh Muawiyah. Tapi mereka hanya berjaya membunuh Sayyidina Ali. Nanti kita akan lihat. Dan yang membunuh Sayyidina Ali itu adalah namanya Abdul Rahman bin Muljan. Asalnya merupakan seorang yang kuat beribadah, sahabat Nabi. Tapi oleh kerana terpengaruh dengan daya fahaman Khawarij ini, dan akhirnya dialah yang bertanggungjawab membunuh Sayyidina Ali ketika hendak melaksanakan solat. Namun ketika saat dia nak dijatuhkan hukuman bunuh, tidak ada rasa penyesalan pun dalam dirinya. Malah menganggap perbuatan yang membunuh Sayyidina Ali itu adalah benar dan pasti akan diganjari syurga oleh Allah. Menyelewengnya fahaman Khawarij ini. Tentang yang dirahmati Allah sekalian, mereka yakni orang-orang yang berfahaman dengan Khawarij ini menyatakan bahawa antara fahamannya, yaitu orang yang berdosa besar adalah dihukum sebagai kafir. Orang Khawarij menganggap orang yang berdosa besar, orang yang berdosa besar ini maksud orang Islam lah. Orang Islam yang berdosa besar dihukumkan sebagai kafir. Dan sebab itu mereka menganggap Sayyidina Ali telah melakukan satu dosa yang besar kerana berdamai, bersetuju dengan majlis tahkim. Begitu juga dengan Muawiyah. Malah mereka menghalalkan darahnya. Sebab itu mereka merancang nak membunuh. Sedangkan bagi kita, orang yang berdosa besar hanyalah dianggap sebagai fasik. Bila mana mereka sudah bertaubat, mudah-mudahan mereka akan kembali menjadi Muslim mukmin. Dan tidaklah dikira sebagai kafir. Kalau Mu'tazilah pula lain. Dan Mu'tazilah pula fahamannya menganggap orang yang berdosa besar ini dia tidak dikata Muslim dan tidak juga dikatakan sebagai kafir. Manzilah baina manzilatain. Dia anggap mereka ini adalah kumpulan yang berada di tengah-tengah. Maknanya ke akhirat nanti dia duduk kat tengah-tengah. Syurga tak, neraka pun tak. Ini kumpulan Mu'tazilah. Kan? Ini berkaitan dengan orang yang dianggap berdosa besar. Jadi sangat berbeza fahaman. Kita kalau ahli sunnah wal jamaah menganggap orang yang berdosa besar hanyalah dikira sebagai fasik, kan? Tapi bila mana mereka bertaubat, mereka kembali menjadi Muslim mukmin. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana fahaman mereka ini dikatakan sangat ekstrim, sangat melampaulah sampai tahap merancang nak membunuh sahabat. Termasuklah Sayyidina Ali yang merupakan khalifah ketika itu kerana mereka tak bersetuju dengan majlis tahkim. Mereka lah yang bertanggungjawab menimbulkan kekacauan dan pemberontakan. Mereka melakukan pembunuhan dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketika itu seorang sahabat yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jarak umur itu jauh beza. Dia lahir 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Bermakna ketika Nabi wafat, umurnya lebih kurang baru 16 tahun. Maknanya masih muda, tetapi banyak mendapat doa daripada Nabi SAW. Antaranya Nabi SAW pernah mendoakan Ibnu Abbas ini, ya Allah, jadikanlah ia orang yang faqih dalam agama dan ajarkanlah kepadanya ilmu takwil. Dan doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Dan memang akhir Ibnu Abbas menjadi seorang yang faqih. Tapi menjadi seorang yang faqih, seorang yang alim bukanlah sekelip mata. Bukan macam biji, sebaliknya disertai dengan usahanya yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sebab itu sejak kecil lagi di hayat Nabi SAW, Ibnu Abbas ini sering mengikuti Nabi. Sehingga kan
bila mana Nabi SAW bermusafir menaiki unta, Nabi akan dudukkan di belakang Nabi, dan Nabi memberikan nasihat, tunjuk ajar dan sebagainya. Saat Nabi SAW nak solat, satu ketika Nabi tengok Ibnu Abbas berada di belakang, maka Nabi pun panggil dengan memberi isyarat tangan. Nabi panggil, ajar Ibnu Abbas solat di tepi Nabi. Ini sahabat dan soal. Bila Nabi nampak Ibnu Abbas di belakang, Nabi panggil Ibnu Abbas untuk solat di tepi Nabi. Di tepi Nabi, satu tempat yang sangat istimewa sebenarnya. Tapi Ibnu Abbas menolak. Dan Ibnu Abbas menolak. Selesai solat, Nabi pun bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa masa Nabi panggil tadi Ibnu Abbas tak nak, sedangkan Nabi menempatkan ia di sebelah Nabi, satu tempat yang sangat istimewa, dekat dengan Nabi SAW. Lalu Ibnu Abbas dengan tawaduknya menyatakan, walaupun ketika itu umurnya masih lagi kanak-kanak, dia menyatakan bahawa antara dia dengan Nabi beza. Kan? Malah dia lebih suka solat di belakang Nabi, supaya ketika solat dia boleh melihat Nabi SAW. Dan pada itulah Nabi SAW mendoakan dengan doa tadi. Antara lain lagi, Ibnu Abbas ini sering berkhidmat untuk Nabi, antaranya ialah dengan menyediakan air untuk Nabi berwudu. Bila Nabi nak wudu, dia bagi Ibnu Abbas lah yang akan menyediakan air untuk Nabi. Maka Nabi pun doakan dengan doa tadi. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Ibnu Abbas di zaman Sayyidina Ali menjadi khalifah, antara orang yang kuat menyokong Sayyidina Ali. Jadi bila dia mendapat tahu ada sekumpulan yang keluar daripada menyokong Sayyidina Ali yang dikenali sebagai Khawarij, Ibnu Abbas seorang yang faqih, seorang yang alim, seorang yang berani, seorang yang boleh berdebat, berbahas, berbincang kerana keluasan ilmunya. Lalu dia dengan beraninya pergi menemui kumpulan Khawarij, nak berbincang, nak tahu apa sebab mereka tidak lagi menyokong Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Kenapa mereka menentang? Kenapa mereka melakukan pemberontakan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dikatakan Ibnu Abbas ini tidak pergi, sudah tentulah mendapat kebenaran, keizinan, restu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu Ibnu Abbas pun pergi menemui kumpulan Khawarij ini. Walaupun dia tahu kumpulan Khawarij ini kumpulan yang melampau, ekstrim, memang merancang nak membunuh Sayyidina Ali. Sila hari bulan dia pun akan dibunuh. Tapi oleh kerana yakinnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berani yang ada dalam diri dia, maka dia pergi menemui kumpulan Khawarij, nak berbincang, nak berdebat dan sebagainya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Ibnu Abbas telah menemui kumpulan Khawarij ini dan bertanya, apakah yang menyebabkan mereka tidak berpuas hati dengan Sayyidina Ali? Lalu kumpulan Khawarij ini mengemukakan 3 sebab. Yang pertama, mereka tidak bersetuju dengan majlis tahkim. Mereka tak setuju dengan majlis tahkim, sebab itu mereka keluar daripada kumpulan yang menyokong Sayyidina Ali. Yang kedua, kerana Sayyidina Ali yang telah memerangi Aisyah radhiyallahu anha dan juga Muawiyah, tetapi tidak mengambil harta rampasan atau menjadikan Aisyah itu sebagai tebusan. Sedangkan Aisyah sudah kalah dalam peperangan Jamal. Dan yang ketiga, kerana Sayyidina Ali tidak menggunakan gelaran Amirul Mukminin, walaupun orang-orang Islam telah membai'ahnya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Lalu Ibnu Abbas pun berkata kepada mereka, jika aku boleh menjawab semua ini dengan kitab Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, adakah kamu akan kembali taat? Ibnu Abbas berbincang dengan kumpulan Khawarij. Maka kumpulan Khawarij pun menjawab ya. Lalu Ibnu Abbas pun menjawab satu persatu. Yang pertama berkaitan dengan majlis tahkim. Majlis tahkim antara kumpulan Sayyidina Ali dengan kumpulan Muawiyah. Di mana kumpulan Sayyidina Ali dia
diwakili oleh Abu Musa al-Ash'ari. Manakala kumpulan Muawiyah pula diwakili oleh Amr bin al-As. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Ali, Ibnu Abbas membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-95. Ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'u mislu ma qatala minan ni'am yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum hadyan balighal ka'bah aw kafaratun ta'amu masakin aw 'adlu dzalika siyaman liyadhuqa wabala amri ila akhir. Di mana ayat itu bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang berihram. Jangan bunuh binatang ketika kamu sedang berihram. Dan sesiapa di antara kamu yang membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya, kafarahnya ialah menggantikannya dengan binatang ternak yang sama dengan binatang buruan yang dibunuh itu, yang telah ditetapkan hukumnya oleh dua orang yang adil di antara kamu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila Ibnu Abbas bacakan ayat ini kepada golongan Khawarij, maka Ibnu Abbas pun bertanya, aku bertanya kepada kalian, manakah yang lebih penting antara melantik seorang untuk berhukum demi menjaga darah dan nyawa mereka serta memelihara hubungan mereka, ataupun melantik seseorang untuk berhukum tentang seekor arnab yang berharga 10 dirham? Mereka menjawab, sudah tentulah memelihara nyawa orang. Maknanya Ibnu Abbas nak memberitahu majlis tahkim tadi adalah bertujuan nak menyelamatkan nyawa orang ramai daripada terus terkorban. Dalam perang Siffin, jumlah yang terkorban ada yang menyatakan 70,000 orang. Dan bila dicampurkan kedua-dua belah pihak Sayyidina Ali dengan pihak Muawiyah, satu jumlah yang cukup besar, sedangkan mereka ini adalah saudara sesama orang Islam. Jadi bila diadakan majlis tahkim, maknanya menamatkan peperangan, maka sudah tentulah menyelamatkan nyawa itu adalah lebih penting. Tapi lihat dalam ayat tadi, Allah Ta'ala melarang membunuh binatang ketika dalam ihram. Melarang membunuh binatang ketika dalam ihram. Membunuh manusia lebih-lebih lagi lah tak boleh. Itu maksudnya yang nak dijelaskan oleh Ibnu Abbas kepada golongan Khawarij. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya orang-orang Khawarij ini pun terdiam dan mengakui apa yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas itu adalah benar. Selesai yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha yang kalah dalam peperangan Jamal, tetapi Sayyidina Ali tidak mengambil hartanya sebagai harta rampasan dan tidak pula menjadikannya sebagai tebusan. Lalu Ibnu Abbas pun membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ahzab. Antaranya ada disebut wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istrinya, istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kamu. Istri-istri Nabi digelar sebagai ummul mukminin. Istri-istri Nabi digelar sebagai ummul mukminin. Apa maksud ummul mukminin? Ibu bagi sekalian orang-orang yang beriman. Ibu. Ibu. Istri-istri Nabi menjadi ibu kepada sekalian orang-orang yang beriman. Bila disebut sebagai ibu, maknanya perlulah dihormati. Perlu dihormati. Ada kemuliaan-kemuliaannya di situ. Antaranya, sebab itu kalau kita lihat istri-istri Nabi ketika Nabi wafat, ada pendapat yang menyatakan 9 orang yang masih hidup.
9 orang yang masih hidup. Isteri-isteri Nabi semuanya ada pendapat mengatakan 11. 2 orang telah wafat ketika Nabi masih hidup, iaitu Sayyidatina Khadijah, isteri Nabi yang pertama, dan yang keduanya ialah Ummu Salamah. Bukan Ummu Salamah. Saya lupa. 2 orang ini telah pun wafat ketika Nabi masih hidup. Tapi 9 yang lain masih hidup ketika Nabi wafat. Bermakna kalau ikut istilah kita, mereka ini semua adalah jadalah, kan? Tetapi isteri-isteri Nabi itu tidak boleh dinikahi kemudian oleh mana-mana orang. Tidak boleh dinikahi isteri-isteri Nabi oleh mana-mana orang, sahabat atau sesiapa sahaja, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab mereka adalah ummul mukminin, ibu. Diibaratkan mana boleh berkahwin dengan ibu. Dengan ibu mertua pun tak boleh kahwin. Walaupun ibu mertua asalnya bukanlah mahram, kan? Bukanlah mahram, tapi oleh kerana kita berkahwin dengan anaknya, maka ibu mertua tadi jadi mahram muabbad, mahram selama-lamanya. Bila berlaku perceraian, sama ada cerai hidup ataupun cerai mati, ibu mertua tadi haram muabbad, maknanya tak boleh dinikahi. Sampai bila? Sampai bila-bila. Beza dengan anaknya yang lain ataupun adik-beradik isteri tadi bercerai, sama ada bercerai hidup ataupun bercerai mati, kan? Nak kahwin dengan adik-beradiknya yang lain boleh tak? Boleh. Masa hidup adik-beradiknya yang lain memanglah jadi mahram. Masa isteri, contohlah isteri kita, kan, masa hidup adik-beradik dia yang perempuan jadi mahram, kan? Maknanya tak boleh dinikahi lah. Tapi bila meninggal ataupun bercerai, boleh dinikahi adik-beradiknya yang lain. Tapi ibunya tadi, yang jadi ibu mertua kita, tak boleh. Maka sebab itu Sayyidina Ali tidak menjadikan Aisyah radhiyallahu anha sebagai tawanan sebab dia ibu. Begitu juga harta rampasannya tidak boleh diambil sebab dia ibu. Bila dijadikan sebagai tawanan, maka ia jadi hamba. Hamba boleh dimiliki. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha adalah ummul mukminin, ibu bagi sekalian umat Islam. Tapi perkara ini tidak disedari oleh kumpulan Khawarij. Jadi bila Ibnu Abbas memberitahu kepada mereka, kumpulan Khawarij ini, mereka pun tersedar, mengakui apa yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas itu adalah benar. Selesai 2 perkara. Yang ketiga, mereka tidak berpuas hati kerana Sayyidina Ali tidak menggunakan gelaran Amirul Mukminin, walaupun orang ramai sudah berbaiat Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar gelarannya adalah Khalifah. Khalifah maksudnya pengganti, sebab Sayyidina Abu Bakar bukan pengganti kepada Nabi, kan, sebagai ketua. Maka Sayyidina Abu Bakar menggunakan gelaran Khalifah. Naik Sayyidina Umar gelarannya adalah Amirul Mukminin, maksudnya ketua orang-orang yang beriman. Naik Sayyidina Utsman pun menggunakan gelaran Amirul Mukminin, ketua bagi orang-orang yang beriman. Bila Sayyidina Ali menjadi khalifah, Sayyidina Ali tidak menggunakan gelaran Amirul Mukminin. Tetapi di kalangan pengikutnya lebih popular memanggilnya dengan Imam Ali, kan? Imam Ali lebih popular dengan gelaran atau panggilan Imam Ali. Baik, tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka Ibnu Abbas pun memberitahu, walaupun dipanggil apa pun namanya, gelarannya, imam ke, khalifah ke, kalau dalam istilah kita raja ke, sultan ke, atau apa pun, dia tetap Amirul Mukminin.
Kan? Dia tetap Amirul Mukminin. Suka tak suka, dia tetap Amirul Mukminin sebenar-benarnya. Cuma sebutannya, gelarannya saja yang berbeza-beza. Lalu dia bawa contoh, bukankah ketika berlaku perjanjian Hudaibiyah kan pada tahun ke-6 Hijrah di Hudaibiyah, ketika itu Nabi bersama dengan lebih kurang 1,400 orang sahabat berhasrat pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah kan? Untuk menunaikan umrah kan? Kerana ialah dah lebih kurang 6 tahun meninggalkan bumi Mekah, tanah air mereka. Lalu mereka merasa rindu, apatah lagi nak mengunjungi Baitullah Kaabah. Maka seramai 1,400 orang tadi pun pergi dengan tujuan nak mengerjakan umrah. Tapi sampai di Hudaibiyah dihalang oleh orang-orang musyrikin Mekah. Maka berlakulah apa yang disebut sebagai perjanjian Hudaibiyah. Saat nak menulis perjanjian, kandungan perjanjian, dilantik di kalangan orang musyrikin wakilnya, di kalangan orang Islam ada wakilnya. Dan wakilnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bila nak menulis kan, maka mula-mula Nabi suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang musyrikin tak setuju kan, mereka tak nak tulis Bismillahirrahmanirrahim. Sebaliknya mereka sekadar nak tulis Bismikallahumma kan. Nabi mengalah kan? Nabi mengalah, tak apalah tulis Bismikallahumma, tak apa. Tapi Allah tetap Tuhan yang Esa. Kalau saya sedikit lepasan. Contohnya yang dirahmati Allah yang saya sambung lagi. Kemudian Nabi SAW menyuruh Sayyidina Ali menulis Muhammad Rasulullah. Dan Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Tapi orang-orang musyrikin tak setuju, tak nak. Sebaliknya mereka nak tulis Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Kan Sayyidina Ali ketika itu berkeras juga kan, tak nak tulis Muhammad bin Abdullah. Dan tak nak tulis. Sebaliknya nak tulis juga Muhammad Rasulullah. Malah Sayyidina Ali dikatakan telah pun menulis. Maka Nabi minta kertas atau tulisan tadi, dikatakan Nabi sendiri yang padam. Perkataan Rasulullah itu Nabi sendiri yang padam kan, sebenarnya ditulis dengan bin Abdullah. Maka Nabi pun memberitahu bahawa walaupun mereka tak nak terima Nabi sebagai Rasulullah, tetapi Nabi tetap Rasulullah. Mau tak mau, suka tak mau, Nabi tetap Rasulullah. Maka inilah yang menjadi hujah Ibnu Abbas memberitahu kepada golongan Khawarij, walaupun Sayyidina Ali tidak menggunakan gelaran Amirul Mukminin, tetapi Sayyidina Ali tetap Amirul Mukminin, ketua bagi orang yang beriman. Saudara yang dirahmati Allah sekalian, dengan hujah-hujah tersebut Ibnu Abbas telah berjaya menyedarkan, mengisahkan sebahagian besar kumpulan Khawarij, dan akhirnya mereka kembali menyokong Sayyidina Ali. Tetapi ada lagi yang tetap berkeras, ekstrim, malah tetap dengan pendirian mereka nak membunuh Sayyidina Ali. Dikatakan jumlahnya ada seramai 6,000 orang. Tetapi yang kembali berpaling jumlahnya adalah 4,000 orang. Bermakna tinggal 2,000 orang. Dan 2,000 orang inilah yang menimbulkan kekacauan. Malah bergabung dengan kumpulan yang diketahui oleh Abdullah bin Sabah. Kan mungkin minggu depan saya kongsikan kumpulan Abdullah bin Sabah ini, yang mana mereka pada mulanya berpakatlah, bekerjasama. Kan di peringkat awal mereka bersamalah, tidak ada lah istilah apa yang disebut sebagai Syiah, apa yang disebut sebagai Khawarij. Tapi bila wujud Khawarij ini, mereka berkisah namanya saja, tetapi perbuatan mereka masih lagi sama, memberontak dan sebagainya, malah merancang untuk membunuh sahabat-sahabat besar, termasuklah nak membunuh Sayyidina Ali selaku khalifah ketika itu.
Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, walaupun kita lihat Khawarij ini wujud kan secara rasmi di akhir Khalifah Sayyidina Ali kan. Sayyidina Ali pemerintah lebih kurang 4 tahun 4 tahun lebih kurang, sebab inilah wujud berlaku pemberontakan dan perancangan untuk membunuh Sayyidina Ali kan. Jadi tak sempat untuk pemerintah dengan lebih lama sebab berlaku pergolakan pemberontakan di kalangan orang ramai. Sebab itu ada kisah yang mana pernah dikatakan seseorang bertanya kepada Sayyidina Ali kan, sebab Sayyidina Ali ini antara orang yang sangat rapat dengan Nabi SAW. Malah Sayyidina Ali dibesarkan di rumah Nabi kan. Jadi kenapa di zaman Nabi aman kan? Di zaman Sayyidina Abu Bakar aman, di zaman Sayyidina Umar pun aman, tetapi di zaman Sayyidina Utsman 6 tahun yang kedua, Sayyidina Utsman memerintah lebih kurang 12 tahun. 6 tahun pertama aman, 6 tahun yang kedua tu berlaku pemberontakan, ketidakpuasan dan sebagainya. Sampai di pemerintah Sayyidina Ali lagi kacau. Banyak berlaku peperangan saudara kan, pemberontakan dan sebagainya. Maka Sayyidina Ali menjawab dengan tenang. Kerana orang-orang di zaman Nabi, di zaman Sayyidina Bakar, di zaman Sayyidina Umar, orang-orangnya adalah macam aku. Orang-orangnya macam Sayyidina Ali, orang-orangnya baik-baik lagi, bertakwa, kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada ketua dan sebagainya. Dan Sayyidina Ali pun memberitahu sebaliknya, di zamanku orang-orangnya macam kamu, yang suka melakukan kekacauan, pemberontakan dan sebagainya. Itu jawapan ringkas yang diberikan oleh Sayyidina Ali. Sebab itu tak boleh nak perbandingan lah. Sebab suasana orangnya juga adalah berbeza, suasananya juga adalah berbeza. Walaupun sama-sama sahabat, tapi keadaan sudah berlainan. Tentang yang dirahmati Allah sekalian, saya kongsi sikit antara fahaman yang menjadi tunjang kepada fahaman Khawarij ini. Antaranya adalah mereka menganggap kaum muslimin yang melakukan dosa besar adalah kafir. Yang kedua, Al-Quran ditafsirkan menurut lafaz zahir, mengikut logik akal. Yang ketiga, As-Sunnah tidak diterima sebagai hujah, tak boleh dijadikan hujah hadis Nabi. Kerana Nabi boleh bersalah dan tersilap. Dan para sahabat baginda tiada kelebihan, bahkan dianggap kaum yang sesat. Di fahaman Khawarij. Pemimpin atau imam boleh diangkat daripada sesiapa sahaja dan tidak semestinya daripada kaum Quraisy. Sedangkan Nabi kan memberitahu a'immah min Quraisy kan. Kedua adalah daripada Quraisy. Sebaliknya boleh jadi daripada hamba dan bahkan daripada kaum wanita di fahaman Khawarij. Dan yang kelima, para sahabat yang terlibat dalam perang Jamal, dalam perang sipil dan majlis tahkim dianggap sebagai kafir. Ini fahaman Khawarij. Namanya ini mungkin tak ada kan? Tapi orang yang berfahaman dengannya ada kan? Kita boleh perhatikanlah kalau ada orang yang mula nak menyalahkan sahabat, nak menyalahkan Nabi, ini ada unsur-unsur. Walaupun bila tanya kamu dia Khawarij, dia tak akan mengaku lah. Fahaman itu ada kan? Fahamannya itu ada. Ataupun mungkin dia menafsirkan Al-Quran mengikut logik akalnya semata-mata, tidak berpandukan kepada huraian para ulama, hadis-hadis Nabi dan sebagainya. Ada bulan-bulan macam ni. Nauzubillah min zalik. Sebab itu kita kena jaga akidah kita, berpegang teguhlah dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Akan datang saya cuba kongsikan dulu kumpulan yang diketahui oleh Abdullah bin Sabah, yang kemudiannya sesudah kewafatan Ali membentuk kumpulan yang dinamakan sebagai Syiah. Di satu firqah yang lain, insyaAllah. Walau alam sekali itu yang boleh dikongsikan, yang baik terdatang pada Allah Ta'ala, yang seterusnya itu merupakan
Dalam diri sendiri kita akhiri dengan sedikit doa dan Allah Taala memberkati dan merahmati kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhan 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.